وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا مختصر الكلمة لا بد لكل مسلم من معرفته أو معرفة مثله من فروض الطهارة والصلاة وغيرهما، فيجب تعلمه وتعليمه ممن يحتاج إليه من الرجال والنساء والصغار والكبار والأحرار والعبيد. باب الطهارة. فصل في فروض الوضوء. فروض الوضوء 6 أشياء. الأول النية، إما نية رفع الحدث أو الطهارة للصلاة أو الوضوء، وتكون هذه عند غسل الوجه. الثاني غسل الوجه جميعه شعرا وبشرا إلا باطن لحية الكثيفة والعارضين كثيفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. حاطب أنوار من كل الأجانب وهبات مولانا العظيم من علم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ولا نقص إلا من قال مالك رحمه الله ونفعنا الله بالدار. Tak bunyi kipah. Cik nak bunyi tak bunyi kipah tadi. Bunyi Kipah. kipah masuk. Tak bunyi tak? Yang penting kan? Tak ada. Baik. InsyaAllah. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. Muka surat awal sekali ya. Itulah kita antum pada muka surat awal sekali, betul tak? Itulah pada Mukhtasar Latif kan. Boleh kata? Sama. Situ sama dengan yang belakang. Dipanggil apa? Al-Mukhtasar Al-Saghir. Fima la budda kulli muslimin min ma'rifatihi. Baik, jadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita mulakan kitab Al-Mukhtasar Al-Latif, ataupun dipanggil juga dengan nama Al-Mukhtasar As-Saghir. Yang pertama sekali kita sedekahkan Al-Fatihah bagi pengarang kitab, iaitu Al-Imam mana? Abdullah Abdul Rahman Bafadal, Imam Bafadal alaihi rahmatullah. Kita sedekahkan Al-Fatihah buatnya dan juga buat guru-guru kita yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Ya, kena mudah ya. Baik, kemudian qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin. Qala al-Mukhtasarul Latif, ataupun di dalam kitab Ampuan ni dipanggil Al-Mukhtasar As-Saghir. Pertama sekali Dah. hello. InsyaAllah dah. Nampak itu. Bukan yes ni. Wifi kau tadi. Bukan dah. Okey. Kali sanggup. Baik. Jadi pertama sekali ialah berkenaan dengan seperti yang selalu sebut tentang kitab, kemudian juga dengan pengarang. Cumanya kita akan bahas perkataan Al-Mukhtasar kemudian As-Saghir. Pertama sekali adalah lafaz Al-Mukhtasar. Saya main lagi. Ada spot kan? Ada spot lalu. Dia kalau yang banyak peak tu bulan-bulan ni kan. Ada. Saya nak buang password. Ada password tak? Boleh. Baik. Jadi perkataan yang pertama ialah perkataan Al-Mukhtasar, iaitulah Al-Mukhtasar dengan maksud dia ringkasan. Dan semua kita makruf bila sebut saja perkataan Al-Mukhtasar yang ringkas, ma qalla lafzuhu sawa'un kathura ma'nahu am la. Betul? Kita sebut tentang Al-Mukhtasar, semua kita maklum Al-Mukhtasar ialah ma qalla lafzuhu sawa'un kathura ma'nahu
am la. Jadi dah berkali-kali dah. Nampak tak ni? Iaitulah ma qalla lafzuhu sawa'un kathura ma'nahu am la. Dengan bermaksud tak ada pen lain. Berat ni. Tu atas sini. Semua boleh pakai ke? Lepas tu hok warna slime tu. Cukup. Dah jadi. Iaitulah ma qalla lafzuhu. Iaitulah barang yang sedikitlah oleh lafaz. Sawa'un kathura ma'nahu am la. Ma apa-apa yang kurang oleh lafaznya, sama ada banyak maknanya ataupun tidak. Jadi kalau kita sebut tentang Al-Mukhtasar, Al-Mukhtasar bermaksud ringkasan. Apa maksud ringkasan? Makna kata apa yang kurang lafaznya. Lafaznya sedikit. Sedikitnya lafaz itu, maka itulah dipanggil Al-Mukhtasar. Sama ada maknanya banyak ataupun sedikit. InsyaAllah. Maksudnya apa? Maksudnya ialah semata-mata lafaz itu sedikit, sama ada pengertiannya banyak ataupun tidak banyak. Tidak banyak tu apa? Yakni kalamnya panjang. Kalamnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, tetapi pengertian yang sama. Contohnya nak beritahu. Kalau contoh kita tengok, nak mudah faham, sedikit makna dengan banyak makna. Dalam misal balaghah sebut lan tasbir. Lan tasbir makna kamu tidak akan mampu sabar. Lan tidak akan tasbira, sabarlah oleh kamu. Maksudnya apa? Sedikit dah lafaz sedikit. Tapi kadang kalau ada lafaz yang panjang, yang banyak, tetapi makna dia sangat sedikit. Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Maksudnya apa? Tidakkah aku berkata kepada engkau, bukankah engkau tidak mampu bersama aku hal keadaan bersabar? Tak beritahu apa? Tak mampu sabar juga. Tapi panjang tak? Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Jadi daripada sini kalau kita tengok, Al-Mukhtasar bermaksud yang ringkas. Yang ringkas tu apa? Bermaksud lafaznya sedikit. Umum. Sama ada maknanya banyak pengertian ataupun tidak banyak maknanya. Adapun orang-orang yang duk buat dia apa makna Al-Mukhtasar? Ma qalla lafzu wa kathura makna. Sedikit lafaz, banyak makna. Faham tak? Itu tilik kepada kitab tu sendiri. Tapi secara umumnya makna mukhtasar tu apa? Sedikit lafaz. Makna banyak ataupun tak banyak, itu bukan satu permasalahan. Sebab mukhtasar itu sifat pada kata lafaz, bukan sifat pada kata makna. InsyaAllah. Sifat pada kata lafaz, bukan bersifat makna. Jadi ikhtisar, sifat pada kata lafaz, bukan sifat pada makna. Bila kata sifat bagi lafaz, bukan sifat pada makna, maka tidak kisahlah maknanya banyak ataupun sedikit, sama sahaja. Dan jangan lupa, kitab diringkaskan dan dipendekkan, tujuannya untuk apa? Untuk dihafaz. Al-kalamu yukhtasar liyuhfaz wa yubsat liyufham, kata Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kalam tu dipendekkan untuk tujuan hafal. Kalau diluaskan, dipanjangkan untuk dipahami. Sebab itu kalau kitab ni pendek tak? Ringkas tak? Ringkas. Kira muka surat. Berapa muka surat? 77. 70. 77 tolak dengan apa kita? 20. Kalau 20. Tak 20 apa? 52. 52. 52. Dah khilaf pula ke? 50? 55. 55 muka surat. Faham tak? 55 muka surat. Kalau kita tengok tulisan dia besar, kalau kata tulisan dia kecil, boleh buat dalam 10 muka surat. Jadi sikit hafal, sikit hafal. Tujuan dia buat untuk dihafal. Tapi kalau kalam itu nak dipahami, mesti perlu pada ni. Baik dia lah.
tak? Syarah. InsyaAllah. Maka kalam itu dipendekkan untuk apa? Dihafal. Dan dipanjangkan untuk apa? Untuk dipahami. InsyaAllah. Taib. Tak faham tak apa. Saja tu bagi bawa pelajar sikit. Tak? Kedua. Qadimah. Kan mula-mula. InsyaAllah. Al-Mukhtasar Al-Latif. Ataupun dalam nuskah tu As-Saghir. Menunjukkan kitab ni ada dua nama. Imma As-Saghir wa imma Al-Latif. Wa kullu minhuma yufassiru al-akhar. Al-Mukhtasar yang ringkas. Kemudian pula As-Saghir yang kecil. Yang kecil. Ataupun nama lain dipanggil Al-Latif. Al-Latif dengan makna apa? Yang lembut. Kenapa lembut? Disebutkan oleh para masyayikh, lembutnya itu ibarat daripada suhulah. Mudah. Nama lain apa? Izan, nama kita ada apa? Imma Al-Latif wa imma As-Saghir. Jadi kalau orang yang mengaji apa? Mukhtasar Saghir pun sama juga. Ada orang sebut Mukhtasar Latif. Semuanya sama juga. Al-Latif dengan makna yang lembut. Ibarat daripada lembut ialah apa? Ibarat daripada lembut ialah ibarat daripada mudah. Suhulah. Sahal. InsyaAllah. Ibarat dia apa? Daripada mudah. Kerana kalau kita tengok benda yang keras susah nak dipecahkan. Susah tak? Susah nak dipecahkan kalau benda keras. Tapi kalau benda lembut, mudah tak untuk dipecahkan? Mudah untuk dipecahkan. Maka itu ditilik kepada apa? Al-Latif dengan makna as-sahl. Yang mudah. Mudah apa? Mudah difahami. InsyaAllah. Dalam Zubat sebut yashulu hifdhuha 'ala al-atfali nafi'atun li mubtadi' rijal. Yashulu hifdhuha. Mudah nak hafal. Kang Zubat kata apa? 1000 bait tu yashulu hifdhuha 'ala al-atfali. Mudah ya. 'Ala al-atfali bagi kanak-kanak. Tetua dah dia tahu. Ha tak? Tua dah nikah dah. Ha tak? Yashulu hifdhuha 'ala al-atfali nafi'atun li mubtadi' rijali. Bagi faedah bagi mubtadi. Yang 1000 bait tu 1000 itu mubtadi. Tak tak? Bukan apa? Bukan daripada kalangan kibar. Ni mengaku kibar apa? Zubat wala alfiyah wala syik. Apa pun tak payah. Jurimah pun tak ingat. Ha tak? Itu tak boleh buat apa tu. Tak nak cetong. Ha tak? Memang mohon boleh. Ha tak? Tafsir kot tu, tafsir kot ni, tafsir kot tu. Ha tak? Lah kali mengaku dakwah dakwi. Ana ambo lah. Ha tak? Ikut dia lah. Tu tak boleh buat apa tu je. Ha tak? Baik, insyaAllah. Jadi Al-Latif dengan mana yang mudah. As-Sahl. Yang mudah. Macam kita lah. Kalau orang tu dia lembut, mudah tak? Mudah. Tapi kalau orang tu keras, payah nak bercara tu. Payah. InsyaAllah jadi Al-Latif adalah As-Sahl, yang mudah. As-Saghir. Kalau nama As-Saghir pula yang kecil. Kerana kitab ini ada yang besar, ada yang kecil. Apa maksudnya? Pengarang kita ni Imam Bafadal, dia ada dua kitab. Iaitulah yang pertama dipanggil Al-Mukhtasar Al-Kabir. Al-Mukhtasar Al-Kabir yang ni yang insya-Allah. Ha tak? Bana tahu lah amal. Moga-moga Tuhan panjangkan umur. Ha tak? Tak berlaku buat benda tu banyak. Ha tak? Al-Mukhtasar Al-Kabir dia panggil apa? Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Al-Mukhtasar Al-Kabir. Kemudian diringkaskan Mukhtasar Kabir dengan nama dia Al-Mukhtasar Al-Latif ataupun As-Saghir. Maka bila sebut As-Saghir kerana apa? Kerana ada lawannya, itu Al-Kabir. Al-Kabir itu dikarang oleh pengarang Al-Imam Bafadal alaihi rahmatullah dengan nama lain yang lebih masyhur, kitab yang besar tu dipanggil Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Musuhnya sama. Ha? Musuhnya sama. Musuhnya yang sama. Tapi ana masih lagi buat kajian, mana karang dulu? Sama ada sebab tanya para masyayikh, ihtimal. Mungkin dia karang ni dulu, mungkin karang ni dulu. Emma karang ni dulu, emma karang ni dulu. Kalau karang Al-Mukhtasarul Kabir terlebih dahulu, maka ini sebagai ringkasan. Kalau karang ini Al-Mukhtasarul Latif terlebih dahulu, maka ini sebagai tatmim. Itu kesempurnaan bagi mafhum dalam Al-Mukhtasar Al-Latif. Tatmim bagi mafhum Mukhtasar Latif. Ihtimal. Kalau kata di karang Mukhtasar Kabir terlebih dahulu, maka Al-Mukhtasar Latif ikhtisarul lahu. Kalau di karang Al-Mukhtasar Latif terlebih dahulu, maka huwa tatmimul lahu. Tatmim jadi kesempurnaan baginya. InsyaAllah. Dah tadi dah? Jadi As-Saghir dengan mana yang kecil, kerana ada yang besarnya, yang lebih luas, iaitu Al-Mukhtasar Al-Kabir. Dan
Nanti anda akan sebut sikit perbezaan di antara Al-Kabir dengan As-Saghir. Ba'da hadha insya-Allah. Oh, beza risalah mukhtasar sama. Ha? Risalah dengan mukhtasar. Risalah dan Mukhtasar hampir serupa. Risalah dan juga Al-Mukhtasar hampir serupa. Kerana risalah itu bersifat dengan ikhtisar. Risalah itu bersifat dengan ikhtisar. Kalau orang sebut risalah tu apa? Risalah tu beberapa helaian kertas. Ikhtisar yang ringkas. Maka di situ ada apa? Ada sedikit persamaan ataupun ada banyak persamaan. Maka risalah bersifat dengan ikhtisar, bersifat dengan apa dia? Ringkas. Tak ada yang sama. Tetapi adakah ringkas itu bila sebut kata yang ringkas, adakah dia bersifat dengan risalah? Tak. Sebab tu kalau kita tengok apakah perbezaan antara risalah dan juga soalan satu risalah kemudian juga mukhtasar. Kalau risalah, dia banyak, risalah ini menunjukkan kepada beberapa helaian kertas. Dan ghalibnya risalah ini dikarang pada bab yang tertentu. Bab yang tertentu. Contoh risalatun pada menyatakan hukum tahlil. Risalah pada menyatakan sekian-sekian. Ghalibnya risalah dikarang pada bab yang tertentu. Bagi risalah. Kemudian mukhtasar yang ringkas. Makna kata adakah di sana ada persamaan? Ada persamaan. Dan boleh berhimpun, boleh berhimpun. Risalatun mukhtasarah. Risalah yang ringkas. Tapi adakah mesti berhimpun? Tak. Ada tak risalah yang bukan mukhtasar? Dia risalah, tetapi dia bukan ringkasan. Ha? Saya fikir risalah, disebut risalah. Mana ada? Itu kitab. Ha? Ada risalah yang bukan mukhtasar. Jawapannya banyak. Risalah-risalah yang dalam bab tertentu tapi panjang. Risalatun fil hajj. Risalah dalam bab haji, panjang. Tapi ghalibnya risalah itu dia mukhtasar. Ghalibnya risalah itu adalah mukhtasar. Adapun mukhtasar, adakah semestinya ada risalah? Bukan. Ha? Bukan. Umum wa khusus min wajhin. InsyaAllah. Kalau kita buat begini, mukhtasar, kemudian risalah. Risalah makna apa? Beberapa helaian kertas. Asal makna. Mukhtasar, apa dia? Ringkas. Itu ringkasan, sedikit hurufnya. Bila sebut kata risalah, kasiran ma yu'allaf fi bahthin mustaqim. Banyaknya itu dikarang pada bab-bab yang tertentu. Bab-bab khusus. Maka ada risalah yang bukan mukhtasar, ada mukhtasar yang bukan risalah. Maka tengah ni risalah tu mukhtasarah. Faham? Umum wa khusus min wajh. Baik. Kemudian lagi bawah tu dia. Mukhtasar sorry tak sama ustaz. Betul? Fima la budda. Pada barang. La budda. Tidak dapat tidak. Rangkut Tak. Tidak dapat tidak. Likulli muslimin. Tidak dapat tidak maksudnya apa? Pasti. Mesti tidak. Mesti. Likulli muslimin. Bagi tiap-tiap orang Islam. Likulli muslimin. Bagi tiap-tiap orang Islam. Min ma'rifatihi. Daripada mengetahuinya. Yang mana? Nyama. Mengetahuinya. Mengetahuinya mana? Nyama. Baik. Itu. Fil ibadati. Dalam ibadat. Bermaksud al-mukhtasar al-latif hanya bicara bab ibadat sahaja. InsyaAllah. Hanya bicara bab apa? Ibadat. Bab ibadat. Ya Allah, lagi. Ala madhab. Di atas mazhab. Asal mana mazhab? Mana apa? Tempat jalanan. Semakan. Sah? Asal mazhab ni apa? Si makan. Dia
Dipanggil ala wazni maf'al. Zahaba yadhhabu madhhaban. Jadi zahaba yadhhabu, kemudian ila sampai kata madhhabun. Jadi atas perkataan zahaba di babul maf'al, atas wazan babu al-maf'al. Kalau contohnya dah bagi kharaja yakhruju, la zahaba yadhhabu, atas wazan bagi yaf'alu. Min dhi thalathati la yaf'al lahu bi maf'alin li masdarin aw ma fihi qad umila. Babul maf'ali wal maf'ali wal maf'uli. Tuliskan tu babul salati la yaf'al. Ala kulli hal, nanti tengoklah Hasyiah Bajuri dia sebut perkataan bahasa, perkataan mazhab. Baik, jadi ala mazhab, di atas mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, Imam Syafi'i. Dan rasa tak berhajat untuk kita bahas tentang panjang tentang manaqib al-Imam Asy-Syafi'i kerana dah cerita belum? Dah. Bila? Tak ingat. Tak ingat. Bila cerita Imam Syafi'i? Dalam Arba'in Al-Ijluni telah kita panjangkan bahasa al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Bila insya-Allah? Dalam kitab syarah kepada Alfiyatul Amriti, iaitulah nazam kepada Ghayatul Taqrib, namanya Nihayatul Tadrib, disyarahkan oleh Imam Al-Fashini yang berjudul Tuhfatul Habib, syarhi Nihayatul Tadrib, menyatakan sebahagian orang soleh bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, kemudian bagi tahu kepada Nabi bahawasanya apa? Mazhabnya ialah mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam istahsanahu, membilang elok akan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ala kulli hal, semua mazhab membawa pada satu maksud, tapi mazhab Syafi'i dia ada kelebihan dia yang tidak ada pada mazhab-mazhab lain, yang tu kena mengaji dalam usul fiqh. Baik, habis tu lagi. Habis ah, kita ambil Ta'lifus Syekh, karangan Syekh apa dia? Al-Allamah Al-Faqih betul? Abdullah bin Abdul Rahman Bakar Al-Hadrami. Baik. Berkenaan dengan dua kitab. Berkenaan dengan kitab, kemudian masa muallif, ketika kita masuk mukadimah. Berkenaan dengan kitab, pertama sekali kitab itu adalah Mukhtasar Latif. Kemudian selepas pada Mukhtasar Latif dibacakan kitab Muqaddimah Hadrami. Dan ghalibnya para masyayikh selepas pada Muqaddimah Hadrami dibacakan kitab Matan Abi Syuja' serta dengan syarahnya Ibnu Qasim Al-Ghazzi. Kemudian setelah daripada itu dibacakan Safwatul Zubat bagi Imam Ibn Ruslan, 1000 bait. Kadang-kadang ada yang baca sekali, maksudnya baca Abi Syuja', Ibnu Qasim, lepas tu baca apa? Baca sekaligus, sebab dia apa? Hampir sama nisbah mafhum dia. Safwatul Zubat. Lepas habis Safwatul Zubat dibaca pula Umdatus Salik, Umdah karangan Ibnu Naqib Al-Misri. Kemudian dibaca pula Fathul Mu'in, syarah kepada Qurratul Ain. Kemudian habis tu pula dibaca pula Minhajut Talibin, tu akhir syekh. Last sekali lah. Ada para masyayikh baca selepas tu, ada juga Mahali. Mana Mahali selepas daripada Minhaj. Kemudian dibaca pula, ada yang baca pula syarah Manhaj Syekh Zakaria. Itulah lah. Ada dia orang baca Al-Um. Al-Um tu bagi hadiah pada mak boleh. Al-Um. Lagi. Dibaca tak ada? Boleh insya-Allah. Jadi berapa lama lagi? 10 tahun lah nak habis. 10 tahun lagi habis. Boleh tak? Baik, untuk berkenaan dengan Al-Mukhtasar Al-Latif, kitab ini dibacakan kebanyakannya di madrasah-madrasah yang dinisbah kepada Hadramaut. Jadi kalau dekat pondok jarang baca. Sebab pengarangnya itu pengarang daripada Hadramaut. Ghalibnya dibaca daripada madrasah Hadramaut. Sebab tu kata Al-Allamah Al-Habib Salim bin Abdullah bin Al-Masyatri, dia kata qallama, tak ada lah, sedikitlah madrasah yang tidak dibacakan kitab Mukhtasar Latif. Jadi kebanyakan madrasah dibaca kitab Mukhtasar Latif. Madrasah kita tak baca? Tak, madrasah yang nisbah pada Hadramaut. Kerana kitab itu terkenal di nisbah Hadramaut.
Dan di antara kelebihan kitab Mukhtasar Latif, iaitulah apa yang disebut oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dia kata, "Alaikum bi risalati Al-Habshi wal Mukhtasar Al-Latif. Aqri'uhuma lit-talabah. Aqri'uhuma lit-talabah. Faqad dhamina as-salaf bil futuh liman qara'ahuma." Kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, dia kata, hendaklah kamu melazimi dua kitab. Al-Mukhtasar Al-Latif dan juga Al-Risalah Al-Jami'ah Al-Tadhkirah Al-Nafi'ah, karangan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi. Betul tak? Al-Habib Ahmad kan bin Zain Al-Habshi, anak murid pada Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Hendaklah kamu baca dua kitab ni, Mukhtasar Al-Latif dan juga apa? Al-Risalah Al-Jami'ah. Bacakan kepada pelajar. Faqad dhamina as-salaf bil futuh liman qara'ahuma. Sebenarnya salaf, ini salaf terin, salaf Hadramaut telah apa dia bagi jaminan dengan futuh bagi siapa yang membaca kedua kitab ni. InsyaAllah. Mana futuh? Siapa yang rajin baca dua kitab ni, yang mulazamah dengan dua kitab ni, iaitu kitab Al-Mukhtasar Al-Latif dan Risalah Al-Imam Al-Habshi, akan dijanjikan futuh oleh para salaf. Hak ni ya tarim wa ahlahu, dia gaji tak mau. Mana boleh tak? Tarim ya tarim. Faham tak? Tapi kitab tarim tak baca. Tak boleh tak? Ya tarim pi maulid sana, maulid sini, maulid sana. Ya tarim. Tak? Lalu kitab tarim tak pernah baca. Paling kurang kena ada lah. Paling kurang dua kitab ni. Pesan siapa? Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Pertama dia Risalah Al-Imam Al-Habshi. Risalah apa? Risalah Al-Jami'ah kita dah baca. Kemudian Al-Mukhtasar Al-Latif. Pada salah jamin dengan futuh bagi mereka yang baca. Tak percaya, itu masalah hantar. Faham tak? Alhamdulillah anak percaya. Anak i'tiqad. Anak pun i'tiqad pada wali-wali. Tak? Yang kata ni si tak percaya wali ni. Percaya apa wali? Tak? Kalau hampa tak percaya wali tu lain tak dah lah. Anak tak percaya wali-wali ni. Anak percaya Nabi lah. Tak apa? Ikut demo. Tak nak tulis tak dah. Habis tu. Dia ada sebahagian kitab, dia memang khususiat dia, kitab dia mubarak jiddan. Kitab tu diberkati sekira-kira diberi futuh kalau siapa yang baca. Ni ada sebahagian khususiat kitab. Hantar kau kitab. Hantar kau kitab, itu ada suruh budak baca. Kau tak faham. Hantar kau kitab, hantar bagi budak baca. Budak kata, "Kau lagi tak faham dah aku baca kitab dia ni." Berbeza dengan kitab-kitab yang dikau oleh ulama terdahulu, ulama salaf. Ulama terdahulu, kitab mereka itu ada nur yang khas. Siapa yang baca dia akan dapat kefahaman yang direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala biiznillah, dengan izin Allah Taala. Contohnya kitab Imam Nawawi, kitab Imam Kitabun Mubarak. Kalau kitab dikau oleh Imam Nawawi, Kutubun Mubarakah. Kitab yang memang berkat dia lain macam. Sebab itu kalau contoh para pelajar ni, kalau dia pergi pada manhaj, dia tinggal pada manhaj, faham tak? Dia hilang keberkatan dia. Keberkatan apa? Pada nisbah fahaman. Tanpa merendahkan mana-mana kitab. Sebab tu pernah di Tarim di Hadramaut, depa baca kitab Al-Irsyad Ibnu Muqri. Irsyad bagi Ibnu Muqri. Faham tak? Saya ingat ada siapa yang tegur tu. Tak ingat dah Habib mana tengok. Dia jangan baca Al-Irsyad. Kembali balik pada minhaj. Jangan tinggal Al-Minhaj. Al-Minhaj tu belakang Imam Nawawi. Pada Al-Irsyad tu Ibnu Muqri. Pada tu alim dah. Ibnu Muqri yang saya cerita, alim tak alim dia ni. Sampai tahap apa? Orang duk kata ulama Hadramaut ni alim tahu mana sangat. Sembang mohong lah. Ulama Mesir kata. Ulama Mesir kata, geng-geng Hadramaut ni duk sembang kata fiqh dia alim. Mana kata alim, tak tengok kitab pun. So ulama Hadramaut jangan karang kitab. Mereka tak biasa karang kitab. Yang banyak karang siapa dia? Ulama Mesir. Ulama Mesir kata, mana kitab? Akhirnya sampai berita kepada Imam Ibnu Muqri daripada ulama Yaman. Ibnu Muqri dengar, dia karang kitab. Kitab dia tajuk dia apa? Sehingga ada kitab Al-Irsyad dia karang. Kitab ni dia karang tu dia hantar balik kepada ulama Mesir. Ulama Mesir buka, setiap lain tak faham. Buka tak faham. Buka tak faham. Faham tak? Maka dia hantar balik surat daripada ulama Mesir kepada ulama Hadramaut. Dia tulis apa? Dia kata pada Imam Ibnu Muqri, dia kata apa? Masyi jamalak. Pasal kitab kamu ni umpama unta. Umpama unta. Mari dekat kampung Mesir ni tak siapa boleh gerak. Unta disangkut. Nak berjalan tak boleh. Maksudnya dia ibarat kitab dia tak ada orang faham. Hang seorang je hang faham. Hang kena hantar balik kitab ni. Akhirnya ketika itu Imam Ibnu Muqri karang pula syarah. Syarah ni nama At-Tamsyiyah, memperjalankan unta yang tak berjalan. At-Tamsyiyah, yang ni bawah masyi. Tak alim tara tu pun, tapi kalau nisbah dengan kitab Imam Nawawi alaihi rahmatullah, kitab Imam Nawawi faqa, melebihi kitab ulama-ulama yang lain. Kerana apa? Kerana banyaknya barakah
Ia diletakkan dalam kitab Al-Minhaj. Itu kata para ulama, Al-Minhaju aktsaru barakatan min al-irsyad. Lebih banyak barakah daripada irsyad. Tapi irsyad aghzaru ilman. Lebih banyak ilmu daripada Al-Minhaj. Kalau nak kira payah lagi, payah irsyad lagi. Irsyad pun berat lagi. Ha tak? Ni sebab barakah wa futuh sebab minhaj. Minhajut talibin. Ada seorang Syekh Syainuddin. Dia bawa mengajar orang kampung, dia mengajar apa? Minhaj. Orang kampung, ha tak? Dia tanya orang kampung nak ngaji kitab apa? Ngaji kitab Musalli ada, mengaji minhaj. Minhaj Badawi. Syainuddin baca kat orang kampung. Macam mana boleh Syekh baca dekat orang kampung ni? Rupanya dia baca tu bukanlah nak syarah pun. Dia baca tu 2-3 baris tu, lepas tu dia mengepek orang kampung. Ceramah lah. Cuma ceramahnya tu dimulakan dengan kalam Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah supaya mendapat keberkatan daripada Imam An-Nawawi. Boleh lepas ni ngaji nak ngajar apa? Kita Al-Minhaj. Habis ceramah lah lepas tu. Ha tak? Tak ada nak urai, tahu pun tak reti, pening kepala. Ha tak? Tak ada nak urai ni, payah ni. Ha tak? Ni kadang ngaji kat pondok ai dah dah. Tak ngajar kat masjid dah. Buat tu boleh. Baik, kemudiannya kalau nisbah di antara dua kitab, Al-Mukhtasar Al-Kabir dan Al-Mukhtasar Latif, bezanya satu nisbah ringkasan dan juga nisbah tebal lah. Ha, nak nisbah bab. Ada bab-bab yang dalam kitab Mukhtasar Kabir tapi tak ada dalam Mukhtasar Latif. Al-Mukhtasar Al-Kabir ni, Muqaddimah Hadrami ni syarah, ramai ulama yang syarah. Ibnu Hajar, Minhajul Qawi. Imam Al-Jarhazi buat hasiah di atas dia, Kurdi buat hasiah atas dia. Lagi siapa lagi? Banyak lagi. Kurdi buat surah ada, kubra ada. Hasiah kubra ada, hasiah surah ada. Betul Turmusi buat. Turmusi ulama Indon. Kemudian banyak lagi syarah-syarah. Adapun Mukhtasar Latif, syarahnya tak banyak. Syarahnya tidak banyak. Macam kita ni, ada 3 syarah. Yang masyhur Mishkatut Tanwir, Abdullah Al-Musaddah Ba'abad. Kemudian ni Bayan Ta'rif. Ini Tok Guru dah baca kat Kedah. Mengajar terus butik. Mengajar syarah terus. Bayan Ta'rif. Tapi yang lebih detail lagi Al-Manhalul Warith. Kemudian ada juga ulama-ulama lain yang karang kitab yang syarah kepada Mukhtasar Latif tapi tak banyak seperti Mukhtasar Kabir. Pada Mukhtasar Kabir ni dia umpama minhaj. Mukhtasar Kabir ni Muqaddimah Hadrami ni umpama minhaj. Kerana dia yang paling khusus dalam bab ibadat. Kalau orang tanya apa kelebihan Mukhtasar Kabir, kelebihan dia detail bab ibadat. Ibadat dia cukup detail. Detail dalam bab ibadat. Lebih detail sebab apa? Sebab asalnya pengarang kitab tu Muqaddimah Hadrami ni dia karang kitab Muqaddimah Hadrami sampai kepada satu bab, saya ingat ada bab faraid ataupun bab akikah. Ha tak? Dia mimpi bertemu dengan Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Imam An-Nawawi kata waqif. Stop sampai sini ya. Faham tak? Selagi orang tinggal kitab aku, orang baca kitab hang. Faham tak? Sampai sini ya. Cukup. Kalau dia sambung sampai habis bab jinayat, nescaya para ulama menyebutkan apa? Ditinggalkan kitab Imam Nawawi, pergi kepada kitab Mukhtasar Al-Kabir. Jadi sampai bab ibadat cukup. Faham tak? Akhirnya Allah Ta'ala takdirkan dengan sebab dia taat pada kalam Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, kitab yang dibaca penghujung bab ibadat. Penghujung bab ibadat. Sebab tu kalau tengok di Sarah Jamiah bab ibadat. Safinatun Najah bab ibadat. Mukhtasar Latif bab apa? Ibadat. Muqaddimah Hadrami bab apa? Ibadat. Kemudian apa? Matan Abi Syuja' adalah permulaan bagi 4 rubuh. Nihayatul ibadat. Habis bab ibadat, penghujung dia Muqaddimah Hadrami. Selepas itu start pada muamalat. Kenapa para ulama tarim dia tekan sampai 4 kitab untuk ibadat? Kerana kepentingan ibadat. Tak mau bagi cecah merba dengan bab muamalat dulu. Pening lagi. Masuk bab muamalat. Memang kat Mesir baca terus kitab bab rubuh. Straight terus. Tapi para ulama salaf, para ulama tarim, dia letak bab ibadat terlebih dahulu. Kerana apa? Kerana hatta boleh dimasuki oleh orang awam sekalipun. InsyaAllah. Baik. Al-Mukhtasar Al-Latif As-Saghir, dia ada juga bab muamalat tapi tak banyak. Nanti abang tengok belakang sekali dekat bab ada sebut bab apa? Babul Buyu'. Bab jual beli tapi sikit lah. Memang sikit sangat. Ada bab muamalat tapi fokus dia pada bab ibadat. Dan beza di antara Mukhtasar Al-Latif dan As-Saghir ni, kata Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas menyebutkan bahawasanya Mukhtasar Al-Latif ataupun As-Saghir ni lebih banyak aktsaru nuran. Lebih banyak nur. Lebih banyak barakah. Adapun Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah aghzaru ilman. Lebih banyak ilmu. Itu beza dia. InsyaAllah. Ini disebut oleh Al-Habib Salim bin Abdullah Al-Syatri alaihi rahmatullah dalam taqridnya menyebutkan kata Al-Habib
Ahmad bin Hasan Al-Attas menyebutkan bahawasanya Al-Mukhtasarul Latif, bezanya apa? Lebih banyak nur. Apa makna banyak nur? Lebih barakah. Siapa yang baca lebih diberikan futuh. Ini syekh ghaibi. Benda ni ghaibi tak? Sekejap lagi ngaji-ngaji tu nanti aku tak nampak apa. Ngaji pun aku buta lagi dah. Tak nampak. Tu tak? Berbeza-beza mengikut orang. Kita memang berkat dah, confirm dah. Hak mengaji tu. Kau mengaji ni tak? Mengaji ni kes apa ni? Tahu hak ni dah ada. Tak? Ataupun mengaji ni kes apa? Tak? Bosan-bosan. Tak? Kalau ada projek kita pergi projek, tinggal kelas. Tak? Kalau niat tu tak kelas. Kalau ada projek kita tinggal ni. Tak? Ni kira suka-suka lah, takut bosan pula kita nak projek. Tak? Contoh. Tak? Kalau kata hak tu masalah hantar lah. Niat. Kitab memang berkat dah. Sendiri yang nak mengaji. Maka kata para ulama, Al-Mukhtasar Latif aksaru nuran, lebih banyak nur, yakni barakah. Adapun Al-Mukhtasar Al-Kabir, maka dia apa? Lebih banyak ilmu. Nisbah ilmu banyak mana? Qadimah Hadrami. Banyak manfaat. InsyaAllah. Jangan lah. Boleh dua kitab ni? Dua lanting apa? Ni atas ni, pada Boleh dulu. dua kitab ni tadi. Tak main ni dua kitab. Mana? Ambillah kamu boleh ni dua kitab. Salah ni, saja punya. Saya pindah tak masuk. Dah kalam dia ni. Sebenarnya ada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Satunya kita kena kenali ke Habib-Habib ni, bukan kenal Habib-Habib zaman lah ya. Tak? Habib-Habib zaman lah dah hak kok mohong ke. Tak? Yahanu mohong orang. Dia tengok hak dulu. Salah macam mana? Salah tarim. Tengok dulu Mufti Hadramaut, Mufti Johor siapa dia? Siapa kenal Mufti Johor? Biar Ali apa? Betul Fahad? Kat tu. Habib Ayah. Mufti Johor. Mufti Johor dulu ulama Hadramaut. Kena nanti polis ni. Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Dia pernah bergaduh dengan Buya Hamka. Zaman dulu. Yang kan? Buya Hamka Indon. Mana ni? Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Baca buku-buku dia, Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Gambar dia ada. Ada video dia tabar atas Sultan Johor. Dia tabar atas kepala Sultan Johor. Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Apa dia? Kan diraja apa lah letak kepala. Tak? Jadi Sultan. Ada lagi lah. Mana meninggal dah, lama dah tu. Bayar ambil orang Malaysia jadi mufti. Ya. Tu. Ada duduk. Sultan Al-Haddad. Sultan Johor. Ada lagi tengok. Tengok dulu. Ni. Tengok. Ni dia ni. Dia ni. Dia apa semua tak tahu tu. Ni nak beritahu. Sembang atas Habib-Habib kan. Tanya Habib memang tak tahu. Nampak? Dia tabar atas kepala Sultan. Sultan ni perempuan ni, Maisuri. Tak kerja tudung. Tabar ni guna untuk apa? Loh, tak tahu ke sistem beraja? Tok kepala tu. Tabarkan sebagai Sultan. Oh dia tak dia ni. Habib Alwi yang tabarkan. Itiraf dia sultan lah. Tahu tak?
Bubu Makoto tak apa. Bawah kata tak apalah. Nama Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad Mufti Johor tahun 1955 dan tahun 1960. Oh, letak Tapala Sultan. Tak bisa-bisa kepala orang. Pasal nampak muka sama. Dengan Johor sekarang. Tengok. Saya tengok. Nampak sama. Nampak sama. Main mana? Sebelah. Nampak dengan sama dengan Sultan Johor sekarang. Ha, sama. Dia punya tok dia ke ayah dia tahu. Aku rasa ayah Okey dia dah. Ha? Okey dia. Bukan dia. Mana? Ui, lama nyomok dia. Ni 1960 dia tua dah. Mana? Sama. Biji Baik, ala kulli hal. Faham tak? Balik kepada masalah. Kemudiannya berkenaan dengan perang kitab. Iaitu Al-Imam apa namanya? Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal Al-Hadrami. Bafadal yang kami dengar daripada para masyayikh. Bafadal ialah nisbah kepada keturunan yang katanya daripada zuriat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Katanya lah Bafadal ialah nisbah kepada apa? Katanya, maksudnya kepastian tu kena rujuk balik. Katanya adalah zuriat daripada keturunan Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Katanya Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Katanya itu adalah zuriat daripada siapa? yang kami mengaji dengan masyayikh tu sebut itulah. Para masyayikh sebut kata itu keturunan Sayyidina Abu Bakar. Ala kulli hal, cuba tengok sini. Cik, aku tunang sama kau. Qabilah Bafadal. Ba ni maksudnya apa? Asal ba ni maksudnya zu. Asal mana ba tu? Ba alif tu. Ba tu makna zu. Zu tu boleh apa? Sahih. Kalau ba fadlin makna zu fadlin. Mana zu fadlin? Yang mempunyai kelebihan. Sebab dia lurah Arab dia tukarkan zu pada ba. Jadi ba fadl, ba makhramah. Bagi ba. Ba abad. Banyak lagi. Arab. Qabilah Bafadal. Ni Qabilah Bafadal ni banyak lah dekat Allah sama dekat mana? Dia dekat Yaman tadi. Baik, ala kulli hal. Kemudiannya Bafadal Al-Hadrami rahimahullahu taala. Untuk pengarang kitab iaitu Syekh Abdullah Bafadal alaihi rahmatullah. Dia daripada kalangan ulama Hadramut dan paling banyak ilmu dia ambil sekali dengan Imam Ba Makhramah. Ini terkenal lah. Itu Imam Ba Makhramah. Ni guru dia yang paling dia mulazamah. Intafa'a intifa'an katsira. Paling banyak sekali ambil dengan Al-Imam Ba Makhramah. Ni suhulah pendapat Imam Ba Makhramah dalam mazhab Syafi'i. Siapa yang baca-baca Ba Makhramah ini ada juga perbahasannya dengan Al-Imam Ibn Hajar alaihi rahmatullah. Ahmad Syarif Syekh Abdul Rahman bin Ali. Abu Makhramah, dia bagi Ba Makhramah kathir al-thana'i alaih wala umri annahu kana bidzalika haqiqah. Dia banyak sekali ambil dengan Imam Ba Makhramah, seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, dan juga guru dia puji dia. Hatta guru dia beri tazkiyah dan beri puji. Dan sebahagian masyayikh dia bagi izin pada fatwa. Ini payahlah. Tak? Contohnya macam apa? Macam kita mengaji dengan seorang guru, tiba-tiba seorang guru tu nak bagi izin kita mengajar ada fatwa. Agak susah. Tak? Seharusnya kalau yang anak murid ni senang aja. Anak murid Allah ada tu lah. Bukan cerdik benar orang. Tak? Guru duk sebut sikit-sikit Allah. Itu tak cerdik lah. Tapi kalau guru tak. Sebab itulah para ulama sebut susah kalau tazkiyah yang paling mahal. Tazkiyah ni apa? Puji seorang. Siapa nak gerak tu boleh. Puji yang paling mahal sekali kata para ulama ialah datang daripada guru. Contohnya Al-Alim, Al-Allamah, Al-Bahr, Al-Habib, Al-Allamah. Kalau daripada anak murid, daripada guru, itu maksud dia sangat-sangat tinggi. Hantar mengaji dengan guru hantar puji anda. Bukan puji dia cerdik. Al-Alim, Al-Allamah, tok guru. Tapi kalau anak murid tak nak nilai. Kalau tiba-tiba kita duk puji guru kita Al-Alim, Al-Allamah, jawapannya tidak ada nilai.
Sebab apa? Sebab selalunya anak murid dia ta'assub dan juga mahabbah dengan guru. Jadi dia akan sebut dengan sifat-sifat yang kemuliaan. Kata para ulama, tazkiyah yang paling nafis, yang paling mahal sekali datang daripada seorang guru. Ada lagi yang lagi mahal daripada guru. Siapa dia? Daripada kawan. Serius. Tazkiyah kata para ulama, yang paling besar sekali tazkiyah datang daripada kawan. Kerana ghalibnya kawan itu ada hasad. Dan kalau kata kawan tu mengaku dan iktiraf ilmu hantar, maksudnya memang hantar alim. Ghalib. Kata para ulama, tazkiyah yang paling mahal daripada guru. Dia lagi mahal daripada kawan. Sebab itu kita akan tengok, kalau kata tok guru dengan tok guru, pak jangan tok guru kata ni al-alim al-allamah. Jangan. Dia akan sebut apa? Saudara kita, al-ustaz, tuan guru. Bas dekat tu. Sebut al-alim al-alam. Hatta pada ulama terdahulu sekalipun. Yang ghalib di antara ulama sezaman ni adalah berlaku apa? Subbah wa muskilah. Berlaku apa? Sumpah meranah. Faham tak? Dan juga apa? Dan muskilah. Tu banyak di antara apa? Sezaman. Imam Ibnu Ishaq dengan Imam Malik. Tu daripada zaman dulu dah. Al-Imam Suyuti dengan Al-Imam Sakhawi. Dua-dua ulama besar. Tapi dua-dua orang yang tak boleh masuk. Semua pegang kitab barat masing-masing. Al-Imam Suyuti gaduh dengan Al-Imam Sakhawi. Sakhawi gaduh dengan Suyuti. Faham tak? Al-Imam Sakhawi tulis dalam kitab Ad-Da'ul Lami'. Dia sebut keburukan Imam Suyuti. Sebut terus keburukan. Sebut terus keburukan. Dia kata daripada ulama-ulama yang kurun ke-9, kurun ke-10. Dia sebutkan tu, dia sebut segala aib Imam Suyuti. Aib. Akhirnya apa? Imam Suyuti karang balik kitab rak dia balik. Nama dia Al-Kawi fi Radd 'ala Sakhawi. Buh nama kitab terus. Nama dia. Nak buh atas muka hang. Almarhum Tok Guru Ayadi Skam. Dia bawa dia tulis di Facebook. Kata sikit Ayadi Skam dengan Tuan Guru Haji Ali Al-Cambawi, kan? Antara dua orang tu padahal dua orang anak murid Allah yarham Pak Dayam A'la Mekah. Mana murid pada? Tapi di antara mereka tu bergaduh yang berat-berat kata tu. Faham tak? Sampai kata ayah dia kata berbelit-belit. Dia kata dekat Haji Wali Pak, tuan belit-belit. Hatta kalau tengok dia nama kitab, dia menyifatkan Haji Wali dengan bodoh. Tasirud du'afa wa raddu ba'di aqwalis sufaha. Orang-orang yang bodoh. Dia kata kat Tok Guru hang ni bodoh. Hang ni belit, hang ni bodoh. Dia kan kitab Matahari apa? Matahari Sinaran. Dia kata, oh bukan matahari sinaran, matahari kesalahan. Ada. Oh, tapi taklah, tak ada payahlah, dia kata. Ada dalam kitab tu. Tabin Kazibil Muftari fi ma yata'allaqu bil bari, sebut dalam mukadimah tu kata apa? Oh, tapi tak ada arah, dia kata. Nak bubuh juga nama matahari sinaran. Tak. Patutnya matahari kesilapan, kesalahan. Alhamdulillah, maksudnya banyak kalau di antara kawan-kawan itu benda biasa. Sebab itulah kalau anda nak mengaji orang, anda dengar daripada orang yang sebaris dengan dia, anda akan rugi. Faham tak? Contohnya anda nak mengaji dengan seorang ustaz. Kawan dia sebeh dia cakap, dia tu nak kenal tu. Ngaji tu tampur-tampur tu. Faham tak? Ngaji tu buat projek dulu dia tu. Projek tu kalau kita mari projek tu tinggal kelas, tak ngaji. Kalau anda dalam keadaan zon tu, anda akan rugi. Wallahi rugi. Sebab apa? Lama-lama anda akan pandang rendah pada guru, tu hilang barakah lah. Tu awal lah. Barakah tak out. Faham tak? Dah pandang remeh-temeh pada guru. Faham tak? Ni bukan masalah keluar malam ke. Faham tak? Bukan masalah dia benda yang paling cepat menghilangkan barakah. Ihtigar. Itu apa? Memandang rendah pada guru. Cara tu lah. Kalau minta orang lain, orang tu lah. Hak tu memang cepat. Faham tak? Daripada berbanding perkara-perkara yang lain. Perkara lain daripada orang bagi hilang berkat. Banyak lah, faham tak? Tapi benda yang bagi cepat ialah memandang hina, lekeh pada guru. Jadi bila mana anda dengar daripada kawan guru anda, dia akan sebut keburukan. Jadi anda kena buat macam ni. Itu telinga. Faham tak? Bukan buat depan dia, faham tak? Faham tak? Buat bodoh, buat blur, buat sengai, buat tahu, faham tak? Sebab dia sebenarnya memang perangai dia itu. Hasad dengki ni orang tak boleh lepas daripada semua orang. Anda kenal itu. Anda banyak. Faham tak? Anda mengaji dengan 2-3 orang guru. Pergi kat guru ni, hak ni akan mengutuk kawan ni. Bukan kata sikit, kata rapat. Rapat sampai bumi. Faham tak? Sikit lagi masuk dalam tanah. Tapi kita pun angguk. Tapi adakah kita menghalang daripada ambil ilmu yang kedua pula? Tak. Anda sampai cakap, anda kata Allah Allah. Hak cakap apa? Ikut hang, apa masalah aku? Siapa maklum Allah? Hak tangguh. Anda tak kutuk, tak jual kali. Dia kutuk pergi ikut dia. Sini. Ikut hang, faham tak? Ambil pergi hang. Faham tak?
Yang pernah sekali ana di antara dua orang guru. Dua guru lah, tapi dia sebut nama. Faham tak? Tapi apa tak kenal pun, faham? Di antara dua orang guru. Hak ni gaduh hak ni. Ada jadi orang tengah. Faham tak? Hak ni seolah macam masing-masing tarik tali supaya kita masuk dalam kumpulan dia. Faham tak? Aku tak bicara aku, kira kita aku sudah. Faham tak? Kau nak gaduh pecah bumi, kira apa aku? Faham tak? Kan masalah aku. Gaduh teruk. Faham tak? Sampai hak ni last kali nampak ana berpihak pada yang seorang lagi. Tidak pada berpihak pada yang. Oh, hak ni menyumpah dah. Tak ada. Cukup lagi, cukup 7 lagi. Maki. Ada masalah. Faham tak? Faham tak? Itu kalau itu masalah apa? Masalah peribadi. Ni sampai masuk bab anak. Anak buah lah perempuan. Apa kena mengenal aku? Faham tak? Kan aku belah tak dia. Tapi nak katanya bila dia jadi hasad. Hasad dengki ni biasa. Sebab tu kalau hantar pergi nak mengaji orang, hantar ambil daripada orang yang seorang guru, tiba-tiba hantar dengar buah orang yang kenal dia, hantarkan rugi. Dia memang terang rugi gila. Banyak orang pondok ketinggal gitu. Pasal apa? Dia mengaji dengan kau ni, dia kata, tu tak boleh tu. Pasal apa? Dah, tak? Tawarak ke? Tak? Atau apa lagi? Karut ke? Tak? Ngajar mohong ke? Hantar dah utak kan? Dah utak lah. Dengar siapa mengajar elok lagi. Buah tu nak. Ada hak pula, tak boleh ngaji dengan dia tu. Tak boleh pergi kena. Hak yang cakap tak mengaji, tak mengajar pun. Ada tak? Ya, tak ada. Dia mau ngaji dengan dia. Kita kenal dia dulu. Habaq dia tu ngaji dengan hang lah. Faham tak? Sebab seorang anda ngaji dengan dia. Dia tak pandai. Dah tu duduk diam, tak pandai. Dia banyak lagu tu. Dalam pondok kita banyak. Bukan dalam pondok, dalam seluruh tempat pengajian sama. Dia masalah apa? Hasad di antara aqran. Sebab tu kata para ulama, kaedah dalam bab cakap kawan-kawan ni, kalamul aqran yutwa wala yurwa. Kalau dengar orang cakap tentang apa, sebest dengan dia, satu batch, satu zaman dengan dia, ambil itu terlipat dulu. Masalah apa cik? Tak mau dengar cakap apa. Tutup baik. Wala yurwa dan tidak diriwayatkan. Kalau yang masih hantu masuk kat sini, masih dekat nak kira orang cakap amat, tu dia sebut dah. Ustaz tu dia kenal zaman, dia kenal lah dia tu. Faham tak? Dia kenal lah dia tu. Maksudnya apa? Dia ni tak lagi mana kata. Ngaji pun kuat projek dulu. Faham tak? Banyak dah. Hantar ngaji dengan dia dulu. Dia dulu keluar kuat tablik lah. Faham tak? Dia dulu ngaji banyak tebuk lah. Alah, dia ngaji dengan anak dulu. Faham tak? Faham tak? Padahal tu best. Kata dulu ngaji dengan anak dulu. Faham tak? Cuma dia tu tak lagi, kata tak lagi mana. Kata tak nampak pergi mana. Faham tak? Banyak gitu. Jadi hak tu anda pesan siap-siap, jangan ambil peduli. Sebab dia kira satu baris, satu zaman. Dan rolip di antara mereka ni ada hasad dengki. Pasal apa hasad dengki? Hak ni ramai, ngaji dengan dia 20 orang. Hak tu 5 orang. Hak ni ngaji tak erti mana, tak sedap mana. Hak tu ngajar mau dak. Padahal yang tak sedap tu banyak ilmu lagi. Tu dia kata aku banyak ilmu lagi, cuma aku tak erti macam sedap lah dia tahu. Hak tu bukan ada ilmu pun, goreng lah. Ada tak? Tu hasad dengki. Payah sangat kau nak faham. Faham ke? Faham. Ataupun kadang-kadang balah pasal projek. Faham tak? Projek tu balah pasal projek dah kali lekat. Balah pasal kitab pula. Faham tak? Tak. Dia tu baca dulu pakai kitab Dubik Ana tu. Faham tak? Kalau kitab dia tu kan boleh baca mana tu. Faham tak? Dia tu boleh baca tu sebab pakai kitab Dubik Ana. Tak ada kitab Dubik Ana tak boleh baca tu. Tu Syekh. Contoh. Faham tak? Habis tu. Kemudiannya berkenaan dengan akhir sekali, wafat Al-Imam Syekh Abdullah Bafadal alaihi rahmatullah. Ada tak tu tarikh wafat? 918 918 Hijrah. Iaitulah ketika mana wafatnya Al-Imam Abdullah Bafadal alaihi rahmatullah, yang mengkuburkan dia iaitulah sultan pada zaman tersebut. Sebab dulu, untuk pengetahuan antum, Hadramut dia ada sultan. Kemudian masuk puak-puak Syuyu'iyah, kemudian dia hilangkan sistem sultan. Maksudnya penjajah mari, dia hilangkan sistem. Dulu ada sultan. Dulu bukan demokrasi. Dia mari dulu ada sultan. Kemudian sultan tersebut dibuang, seperti yang berlaku contoh di Indonesia dan Thailand dan semuanya. Dulu di Hadramut ada sultan. Maka pada zaman ni, ketika wafatnya Syekh Abdullah Bafadal, sultan tu yang tolong turun untuk mengkuburkan akan Imam Abdullah Bafadal serta dengan Al-Imam Bahraq. Al-Imam Bahraq alaihi rahmatullah. Kemudian Al-Imam Bahraq bila mana ditanamnya, Allahumma salli
ditanamnya Syekh Abdullah Bafadhal. Tanam Syekh Abdullah Bafadhal. Tanam kan. Kemudian bangunlah Imam Bahraq. Lalu dia menyebutkan sebuah hadis. Dia ceramahlah atas umum. Dia menyebutkan hadis mar'ani faqad ra'ani haqqan. Siapa yang melihatkan aku, maka dia melihatkan perkara yang benar. Ni hadis apa ni? Tentang apa? Mar'ani faqad ra'ani haqqan. Siapa yang melihat aku, sebenarnya dia melihat aku yang betul-betul diri aku. Ni hadis apa? Mimpi bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Bahraq, sesungguhnya aku telah bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya setiap orang yang semayang kepada Al-Imam Abdullah Bafadhal ni dalam kubur ni, ghufiralah, nescaya dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak ni macam mana pula ni? Hak ni kata para ulama, menghadiri jenazah orang alim, padanya itu tatanazzalur rahmat, turun rahmat Allah taala. Sebab tu pernah sekali tu Syekh Taha Abdul Hamid, Syekh Taha dia demam sungguh, tak larat. Tapi dengar kata Allah yang Pak Sumi mati, meninggal. Pak Sumi Kedah. Dia kata, Pak Sumi mana orang kata? Ada orang Pak Sumi tu kata. Ada demam kata. Pak Sumi kata. Dia tunjuk gambar. Oh, Pak Sumi ni kata. Siap-siap lu. Faham tak? Dengan demam-demam dia, pergi selalu, tak kira dah. Pergi sampai sana sembahyang. Tu balik. Kerana apa? Kerana mereka ni ada ihtimam. Kalau orang-orang soleh mati, mereka akan sembahyang. Sebab ni kenapa orang-orang sanggup turun Tok Guru mati, beribu-ribu orang turun. Padahal dia kata jam jalan ni, faham tak? Main di rumah lah. Sebab apa? Sebab ketika dikebumikan dia tatanazzalur rahmat, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Maka Imam Bahraq kata mar'ani faqad ra'ani haqqan. Aku telah bermimpi bertemu Nabi SAW dan mimpi Nabi adalah benar. Siapa yang hadir dan semayang, ghufiralah, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadlullahi wasi'. Kemudian ada seorang ulama namanya Al-Imam Arif Billah Abdul Rahman bin Siraj. Abdul Rahman bin Siraj, dia bila dengar cerita ni dia macam pelik. Dia ada sekali, dia pun pelik. Biar betul ke tahu. Diampunkan dosa. Sebab apa? Sebab dalam orang yang hadir itu banyak orang fasik. Orang fasik, orang zalim banyak. Takkan hak ni pun kita Allah Taala ampun sekali. Ketika pada malam tersebut dia mimpi bertemu dengan Nabi SAW, maka Nabi SAW sebut apa? Ista'zamta ma qalahu Muhammad Bahraq. Hang rasa benda tu besar ke yang Muhammad Bahraq sebut tu? Maksudnya masa benda tu besar sangat ke? Dia diampunkan dosa-dosa orang yang zalim dengan sebab hadirnya jenazah. Dia kata, "Na'am ya Rasulullah." Ya Rasulullah. Huwa kadzalik. Nabi SAW sebut apa? Memang sungguh apa yang dikatakan oleh Muhammad Bahraq ialah benar. Termasuk orang zalim dan orang fasik juga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlullahi wasi'. Dan kelebihan Allah Taala tu wasi'. Sama ada dosa kecil atau dosa besar. Insya-Allah. Dosa besar bukan dengan taubat nasuha. Ya, taubat nasuha, tetapi kelebihan dan limpah kurnia rahmat Allah Taala tidak terhenti di atas taubatnya seorang hamba. Ya fa'alu ma yasha. Wa ma yurid. Insya-Allah. Boleh kata walih rahmatullah bismillahirrahmanirrahim. Patutnya kena babi mukadimah ni. Kenapa hari ni mukadimah? Insya-Allah hari ni apa? Mukadimah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tadi ambil gambar, kena berhenti. Okey.